Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam merdeka kepada semua penonton, khususnya peminat ataupun follower Tanusha Syamuganathan yang bersama-sama mengikuti FB Live Perpustakaan Negara Malaysia hari ini bagi program bacaan kegemaran saya. Terlebih dahulu saya dengan rendah hati memperkenalkan diri saya, Anis binti Mat Saad, penolong pengarah bahagian komunikasi korporat Penara ataupun moderator bagi BKS pada pagi ini, di mana kita akan kaum India yang sememangnya berbakat dalam mengkarya kreatif dalam bahasa Melayu. Kepada adik-adik, abang-abang, kakak, pakcik, makcik, tak kira peminat Tanusha untuk sama-sama share ataupun kongsikan ini rakan-rakan FB anda kerana banyak yang ingin kami kongsikan berkaitan pengalaman Tanusha sendiri dan juga bacaan kegemaran beliau. Baiklah, tuan-tuan dan perempuan sekalian, adik-adik, sebelum saya bercerita sedikit mengenai apa itu sebenarnya program bacaan kegemaran saya ini. Untuk makluman semua, bacaan kegemaran saya ataupun BKS ini sememangnya sinonim dengan program galakan membaca yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Negara Malaysia 20 tahun dulu dah lama. Iaitu kita mulakan sebagai projek rintis dan pada 2001 program ini telah berkembang dan mendapat kerjasama yang cukup baik di kalangan Pustakaan Awam Negeri, Pustakaan Khusus dan tidak ketinggalan digiatkan secara aktif oleh perpustakaan desa di seluruh negara. Jadi tahniah dan terima kasih kami ucapkan dan kami harapkan lebih banyak lagi institusi menjayakan program ini dalam kita menyokong Kuala Lumpur sebagai ibu kota buku dunia dan juga dekad membaca 2030. Baiklah, untuk makluman semua juga, sambutan Bulan Membaca Kebangsaan sebelum ini kita namakan sambutan Bulan Membaca Kebangsaan, kita jenamakan kepada program membaca perdana Ekspedisi Minda, di mana BKS ini merupakan salah satu pengisian utama. Pembicara undangan kita libatkan bukan selebriti, motivasi, pelajar dan juga orang awam untuk membicarakan bahan bacaan kegemaran masing-masing. Dan yang pandemik COVID itu sedikit ataupun menghadapkan pergerakan kita, ia telah menjadi satu peluang yang baik untuk PNM dalam mempelbagaikan medium program galakan membaca, di mana BKS pada hari ini seperti yang anda pertontonkan dijalankan secara dalam talian ataupun secara maya. Baiklah, untuk makluman semua juga, apakah sebenarnya objektif BKS yang dilaksanakan oleh PNM ini? Tidak lain tidak bukan, BKS merupakan salah satu program untuk kita mempopularkan bahan bacaan, menggalakkan minat membaca dan perkongsian ilmu serta membolehkan PNM mengumpul dan mendokumentasikan serta menerbitkan bahan bacaan kegemaran rakyat Malaysia. Baiklah, saya telah berceloteh panjang dan inilah masa yang kita nanti-nantikan. So saya perkenalkan penulis kita cantik manis, berjiwa besar, tidak lain tidak bukan Cik Tanusha Syamuganathan. Hai Tanusha. Hai. Alright. Vanakkam. Sihat? Syukur memang sihat. Terima kasih bagi Perpustakaan Negara Malaysia. Kita mengucapkan jutaan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menjayakan sesi BKS pada pagi ini. Ya, terima kasih. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada pihak Perpustakaan Negara kerana sudi menjemput saya. Saya seronok sangat sebenarnya. Teruja sejak pagi tadi saya dah bersedia cuba nak akses website tadi. Cuba nak. Cik Tanusha lah, sebab mana Cik adakah Cik Tanusha bergaul rapat dengan kelompok ataupun masyarakat Melayu, adakah bertutur dengan kerap bahasa Melayu yang membolehkan Cik Tanusha menghasilkan buku-buku hebat dalam bahasa Melayu. Sebelum itu, saya rasa tak kenal maka tak cinta kan? Jadi dan sedikit mengenai Cik Tanusha kepada penonton-penonton kita di luar sana. Okey, untuk makluman semua, Cik Tanusha lahir pada 15 Mei 1986, which mean berusia 34 tahun, masih muda. Menetap di Petaling Berjaya bersama keluarga ya Cik Tanusha? Betul. Okey, mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Kampung Tunku PJ dan seterusnya meneruskan pembelajaran di Sekolah Menengah Perempuan Seri Aman PJ dan tahap
pendidikan tertinggi merupakan graduan sarjana muda sastra daripada Universiti Malaya. Hasil penulisan Cik Tanusha antaranya ialah novel Tak Sengaja Cinta 2014. Ini menarik sebab ada pembaca yang kata bila baca novel ni umpama membayangkan Hrithik Roshan dan sebagainya. Dan seterusnya. Novel kedua ialah Cik Cemerlang yang menggunakan nama pena Mira Natasha. So pada yang tak tahu di luar sana, inilah sebenarnya penulis kita, Mira Natasha. Okeylah. Selain pada itu, untuk makluman semua juga, Cik Tanusha ni aktif juga menghasilkan cerpen. Menulis Sedekut Cinta, Legasi Bonda dan juga antologi yang terhasil dalam antologi Rahsia Kabin Biru, Detektif Ramadan, Busana Bahasa dan juga terkini adalah yang akan dikongsikan bersama kita pada ini, di mana cerpen beliau juga termuat dalam buku antologi Landasan Hidup. Betul Betul. Right. Yes. Selain daripada penulis cerpen, banyak ni Cik Tanusha tulis. Beliau juga menghasilkan sanad berjudul Sampai Hati dan Bangkit Berjuang Wahai Penulis yang tersiar di majalah Tunas Cipta pada Mei 2019 dan Julai 2020. Dan hari ini saya rasa kita juga mengumumkan ataupun mengucapkan tahniah kepada Cik Tanusha yang telah menerima anugerah Woman Icon of the Year 2020 daripada Kongres India Malaysia MIC. Tahniah Cik Tanusha. Terima kasih. Asyik saya je bercakap, jadi kita akan sebelum kita pergi kepada ulasan buku, kita ingin tanya Cik Tanusha sudut perspektif Cik Tanusha sebagai pembaca dan penulis. Saya ada terbaca serangkap pantun dalam web tulis Cik Tanusha sendiri. Bunyinya begini. Nama saya Tanusha. Saya tak suka makan buku. Saya pelajar Universiti Malaya. Saya suka baca buku. Jadi dah nampak dah. Cik Tanusha ni memang suka baca buku. Soalan cepumas saya yang pertama. Siapakah insan penting yang sememangnya memainkan peranan dalam memupuk minat membaca Tanusha sedari anda kecil lagi? Silakan. Okey, terima kasih. Insan penting ya. Mula-mula makcik saya yang berikan buku saya yang pertama iaitu kisah-kisah dongeng bahasa Inggeris. Jadi lepas tu ibu bapa saya juga, mereka juga menggalakkan saya membaca. Jadi dari kecil lagi saya memang suka baca lah. Kalau tak pegang buku maka tak sah lah saya di Tanusha. Itulah dia punya kehebatan ni sebab family sokong saya, suruh saya baca banyak dan memperkasakan bahasa saya. Jadi tanpa mereka memang permulaan saya bukan dengan buku lah. Okey. Maksudnya di sini kalau kita lihat membaca ni bukan satu yang mudah. Even untuk saya yang sudah remaja purba, betul saya masih memupuk diri saya untuk terus membaca kerana membaca itu sangat kompleks, melibatkan penglihatan, pemahaman dan juga pentafsiran. Jadi kenapa dari kecil Cik Tanusha memilih membaca ataupun adakah Cik Tanusha ada hobi lain selain daripada membaca? Memang suka membaca tapi ada juga hobi lain, tapi membaca itu nombor satu. Saya suka menonton filem. Biasa suka makan. saya semua orang saya suka makanan-makanan yang baru. Contohnya macam kalau makanan barat macam pasta. Jadi saya akan pergi selepas mengenali shopping mall macam pusat membeli belah semua, saya pergi kat setiap kedai yang saya suka tu saya akan pesan pasta, jadi saya akan makan. Jadi samalah macam buku juga. Setiap kali saya pergi kedai buku, tak sah kalau saya tak beli buku. Dan kadang-kadang nak keluar dengan family pun kalau terjun saya nak pergi kedai buku, mak saya biasanya akan tarik saya keluar. Masa kecil lah. Kan. So macam kadang-kadang dia marah juga kenapa beli banyak sangat tapi tak baca kan. Memang dah terkumpul lah buku kat atas meja dah macam berkotak-kotak ada dalam bilik tu, tak baca-baca lagi. Jadi itulah. Okey. Jadi memang buku lah. Mungkin Cik Tanusha boleh kongsikan bersama kita, mungkin masih ingat buku
pertama yang dibaca ataupun siapakah penulis kegemaran Cik Tanusha sendiri? Novel pertama yang saya pegang dan baca mungkin di tingkatan 4 dan tingkatan 5 sebab saya diperkenalkan dengan Komsas. Okey. Kumpulan sastra. Jadi buku antologi anak laut, lepas tu konsep terakhir Bukit Kepong. Jadi antologi ni dia membuatkan saya teruja nak baca. Jadi memang baca. Lepas tu masuk universiti, saya mula membaca novel Melayu, betul-betul novel Melayu yang daripada Alas 21. Sebab masa tu baru kenal dengan dan Fajar Pakir dan penerbit lain. Jadi novel kalau masa kat universiti, Beri Hati, ukiran Syarif Abu Salim. Masa tu baru tonton drama Gerimis di Hati di TV. Jadi macam teruja nak dapatkan novel tu. Nampak dekat kedai buku terus sabar and baca sampai tak tahu berapa kali dah boleh bagi tahu. Walaupun untuk tujuan kajian saja saya baca, tapi lama-lama saya rasa macam sebab saya ada tabiat ni, saya suka membaca semula buku-buku lama tu. Sebab setiap kali saya baca dapat sesuatu yang baru. Jadi Cik Tanusha kan, kita dapati bahawa Cik Tanusha mengambil bidang sastra. Jadi memang terserahlah bahawa fokus Cik Tanusha tu kepada sastra. Jadi boleh saya tahu tak, selain daripada bidang pengajian yang Cik Tanusha duduki, dan adakah persekitaran mempengaruhi Cik Tanusha untuk mula menginjak diri sebagai penulis bahasa karya dalam bahasa Melayu ni? Ya, sebab bila saya berkomunikasi dengan orang, saya ada tabiat untuk memerhatikan mereka, gaya duduk mereka, gaya cakap mereka. Dalam train, sampai dalam kereta api pun macam bila pergi dalam LRT semua, saya macam okey, pandang ada okey, dia punya gaya macam ni. Jadi pemandangan kita, surrounding kita akan sedikit sebanyak mempengaruhi kita punya pemikiran. Jadi apabila saya menulis, saya memang dapat inspirasi daripada pengalaman peribadi. Okey. Cik Tanusha, seperti yang kita ketahui, Cik Tanusha juga aktif dalam kumpulan sastrawan Kavian yang diasaskan oleh penulis terkenal Udaya Sangkar SB. Okey, seperti yang kita tahu, kan sastrawan Kavian ni memang menghimpunkan ramai penulis muda, khususnya dari kaum India, yang menghasilkan karya dalam bahasa Melayu. Antaranya termasuklah Cik Mani, Martanda Supia, right? Richard Yancy dan lain-lain. Jika dibandingkan Cik Tanusha dengan penulis-penulis lain ini, apakah genre penulisan yang diminati Cik Tanusha, dan boleh tak Cik Tanusha ceritakan sebarang novel-novel yang Cik Tanusha hasilkan? Okey, sebab mereka, saya menulis dengan lebih baik sebenarnya. Kawan-kawan saya tu, Jermani, Richard Ignasi, Anuradha, Celia Martanden, Mahendran, semua tu, mereka menggalakkan saya juga menulis. Okey, genre yang saya kalau tanya soalan ni, saya akan jawab cinta. Tak semestinya macam kalau thriller tu tak ada cinta lah. Dia macam sekarang ni dah banyak novel yang bercampur-campur. Dia tak ada, mungkin ada yang betul-betul cinta tapi masuk juga sedikit unsur thriller ke macam tu. Jadi saja lah bagi saya. Jadi karya saya tak sengaja cinta. Mungkin boleh terangkan sedikit? Okey, tak sengaja cinta, terbit
pada tahun 2014 di bawah penulis Fajar Pakir. Karya ni thriller romantik. Saya ambil dalam 4 hingga 5 bulan untuk siapkan novel ni. Ini novel pertama, novel kedua yang saya hasilkan. Manuskrip kedua yang saya tulis sebab manuskrip pertama masa tu kena reject. Jadi saya letak tepi, saya fokus pada manuskrip ni dan berjaya diterbitkan sebagai buku. Jadi anak saya yang pertama lah sebab penulisan ni saya jadi anak saya yang pertama mengenai seorang wanita yang menghadapi pelbagai cabaran dan ancaman daripada seorang lelaki yang mencintai dia tapi dia gunakan cara kasar untuk mendapatkannya. Jadi wanita ni dia keluarga wanita ni nak melindungi dia dan upah seorang pegawai polis, detektif polis untuk membantu mereka sekaligus mencari dalang di sebalik surat-surat ugutan surat-surat ugutan yang mereka terima mengatakan bahawa ada seseorang akan menculik dan membawa pergi iaitu anak kepada seorang datuk ni. Jadi dia cuba untuk dia dalam dilema sama ada dia nak pilih tugas ataupun cinta. Dia terjatuh cinta, iaitu justru itu judul buku iaitu Tak Sengaja Cinta. Dia tak sengaja jatuh cinta dengan watak utama. Watak utama pun jatuh cinta juga dan dia mahu tapi lelaki tu tak mahu. Jadi mulalah mereka ada konfrontasi dan akhirnya yang tu kena baca dululah. Cakap pula. Pembaca tu peminat-minat novel ni juga selain boleh dapatkan kedai-kedai buku, kita juga ada dalam simpanan koleksi perpustakaan negara Malaysia, jadi boleh dapatkan. Sebab memang ada yang dah kata bila baca novel ni terbayang Hrithik Roshan lah, Shah Rukh Khan dan sebagainya. Jadi saya rasa satu yang menarik. Jadi kalau nak tahu kena baca Cik Tanusha. Sedikit pembetulan sebab novel ni dah terbit pada bulan tahun 2020, tak ada dalam pasaran dah. Dia sekali print sahaja, sekali cetak, jadi dia dah tiada cetakan semula. Jadi kalau nak dekat pasaran, dekat Shopee sahaja ada. Saya ada 7 ke 8 buah lagi. Jadi kalau mahu beli dapatkan cinta boleh dapatkan daripada saya. Saya akan berurusan dengan kedai buku kat melalui Shopee. Jadi nanti hubungi saya kat Facebook. Okey. Baik Cik Tanusha. Saya nak baca satu lagi petikan yang saya dapat dalam web Goodreads. Tertulis begini. Tulisan je, saya ingin berjaya dalam hidup, tidak malak. Saya ingin dapat kerjaya tetap agar dapat makan sedap-sedap. Jadi saya nak secara ringkas ni, boleh Cik Tanusha jelaskan kat sini bagaimana, adakah ini sebab-sebab utama Cik Tanusha ingin jadi penulis ataupun apa sebenarnya tujuan Cik Tanusha jadi penulis? Ada 2 matlamat utama, iaitu menulis untuk menyampaikan kepada masyarakat hati saya yang dah lama saya pendam dalam hati. Jadi dah lama banyak benda yang saya nak cakap tapi tak terluah. Jadi melalui buku saya mahu berkongsi. Kedua, memperkenalkan budaya dan adat resam masyarakat India dan agama Hindu kepada masyarakat bukan India. Masyarakat yang berlainan kaum daripada saya lah. Jadi sebab masyarakat mengenali antara satu sama lain. Tak semestinya kalau Melayu saja, Indian saja. Jadi kenapa tidak kan kita
kenal, buka minda, pergi berkenalan dengan orang lain. Dia mungkin saya banyak baca pasal budaya lain, jadi saya dapati macam ada persamaan dalam adat resam masing-masing. Like adat Melayu, sandingan, kami pun ada persandingan. Jadi ada upacara ikat tali tu. Jadi semua ada macam persamaan dari segi makanan pun ada. Jadi kenapa kita perlu bergaduh-gaduh? Kita boleh melalui karya saya bukan nak berdakwah, tapi saya cuma nak Kongsi. Kongsi and supaya orang memahami. Okay, and dia kalau saya nak bagi saya nak sesuatu yang tambah sedikit nilai estetika kepada karya saya, iaitu berkongsi sedikit ilmu yang mungkin membantu. Mungkin bukan sekarang tapi 20 tahun, 50 tahun akan datang, generasi akan datang, mungkin mereka tak tahu lepas ni sebab dunia ni dah semakin maju. Jadi era cyber kan, lepas ni tak tahu apa pula yang akan kereta terbang ke apa benda yang akan muncul. Jadi saya takut juga adat dan budaya semakin dilupai dengan influence daripada barat and negara-negara lain. Jadi saya tak nak nanti generasi kita, jadi saya menulis bukan untuk generasi sekarang tapi untuk generasi akan datang. Mengambil langkah berani untuk menghasilkan karya khususnya demi generasi akan datang, dan kita juga menyeru lebih ramai lagi penulis dari orang lain termasuk Dusun Kadazan dan sebagainya untuk menghasilkan karya-karya dalam bahasa Melayu, kerana bahasa Melayu itu merupakan sastra kebangsaan untuk kita sama-sama mengenal ataupun berkongsi adat budayaan kita, betul? Baiklah, Cik Tanusha, jika tadi dapatkan pandangan Tanusha sebagai pembaca dan juga penulis, kita akan teruskan lagi dengan perkongsian buku yang telah dipilih oleh Cik Tanusha, iaitu Landasan Hidup, right? Jadi saya ada juga di sini koleksi Pustakaan Negara Malaysia. Jadi Cik Tanusha kongsikan buku ini, tahun terbitan dan deskripsi buku ini kepada semua yang menonton kita. Baik, okey, buku ni nama dia Landasan Hidup. Okey, saya pegang dia diselenggarakan oleh Saudara Udaya Shankar SB, iaitu Antologi Sastra Kebangsaan Landasan Hidup. Okey, buku ni mengandungi pelbagai karya, itu 11 buah cerpen dan 8 buah sajak yang mewakili suara dan jiwa kebangsaan. Dan buku ni bukan sahaja ada karya penulis kaum India, tapi ada kaum Cina dan kaum Melayu juga. Buku ni terbit pada tahun 2020, iaitu pada bulan Februari tak silap. Jadi ada pelbagai karya dalam ni yang ada ditulis daripada hati penulis dengan memasukkan unsur-unsur budaya dan adat resam masyarakat masing-masing lah. Dan ditulis yang penting ditulis dalam bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Malaysia. Boleh tak Cik Tanusha kongsikan kalau kita bandingkan dengan antologi lain yang pernah dihasilkan, apakah mesej ataupun pelbagai kandungan yang ingin disampaikan dengan antologi-antologi yang pernah dihasilkan dahulu? Okey, sebelum ni saya ada menyertai selepas saya menyertai bengkel bersama kumpulan sastra Caribbean, baru saya menghasilkan antologi yang bukan saja ada cerpen tapi ada karya-karya yang lain dalam tu. Jadi lagi menariknya, karya-karya ni dia setiap satu dia ada keunikan dia. Kalau saya nak bandingkan karya yang lain dengan yang ni, rasa macam tak adil sikit. Setiap karya yang saya hasilkan tu adalah keunikan dia.
Uh, seperti yang kita tahulah, kalau novel percintaan, kita kata pasal keluarga, kahwin paksa, kira karya roman cinta ni memang mudah nak menarik minat pembaca-pembaca di luar sana. Sebab tu kita lihat sekarang ni memang ramai novelis wanita dan pembaca-pembaca juga adalah wanita. Jadi berkaitan dengan buku Landasan Hidup ni, kenapa Cik Tan Nusha syaratkan agar buku ini dijadikan salah satu bahan yang perlu dibaca oleh masyarakat? Adakah laras-laras bahasanya mudah ataupun siapa saja boleh membaca buku ini? Bahasa ni mudah. Makna kata antologi sastra, bahasanya perlu bahasa berbunga-bunga. Walaupun dia sastra tapi dia tak adalah bahasa yang bombastik ke apa. Dia bahasa biasa yang boleh difahami oleh semua lapisan masyarakat. Jadi sangat sesuai dibaca oleh semua orang, termasuk kanak-kanak yang baru nak belajar macam mana nak membaca sastra kebangsaan. Jadi yang baru macam pelajar baca juga. Sebab yelah, mereka pun perlu tahu juga. Jadi bahasa supaya membaca buku ni, sebab mungkin anda juga akan dapat pedoman daripada apa yang kami tulis. Semua ni memang berdasarkan pengalaman masing-masing kan. Jadi boleh tak Cik Tan Nusha kongsikan sedikit antara petikan yang menarik yang terdapat dalam buku Landasan Hidup? Baik, saya baca cerpen Pulang Bersama Teman oleh Anuradha Chelaya, iaitu seorang guru bahasa Inggeris dari Banting. Okey. Dia tahu kalau dia pulang, ibu akan berkata, bila nak kahwin? Umur sudah semakin meningkat. Ibu ada beberapa, cubalah tengok dan bagi persetujuan. Kalau kamu berkenaan dengan sesiapa, boleh juga kamu bagi tahu ibu atau ayah. Lagipun ibu sudah tua. Bolehlah menantu ibu membantu di dapur. Kahwin. Kamu bukannya muda lagi, sudah ada pekerjaan yang baik. Kereta dan rumah juga sudah dimiliki. Gaji kamu juga sudah cukup untuk kamu mendirikan rumah tangga. Boleh mula fikirkan untuk mencari teman hidup dan memulakan hidup baru, sambung ayah pula. Semua itu tidak menghiraukan fikirannya. Dia tidak pernah terfikir untuk mendirikan rumah tangga. Memang betul usia semakin meningkat. Setiap tahun umur akan meningkat. Tetapi tahun ni dia telah membuat keputusan. Dia telah bertekad. Masanya sudah tiba. Ya, inilah masanya. Dia tak boleh berdiam diri lagi. Dia akan memberitahu ibu dan ayah peluang yang sesuai. Okey. Itu sebahagian daripada cerpen tersebut. Kalau nak tahu sambungannya, silalah dapatkan karya ni daripada para penulis yang terlibat. Saya akan bacakan nama-nama penulis tersebut. Jadi senang untuk anda berhubungi mereka, iaitu K.S. Nadure, Anuradha Chelaya, B.K. Elil Arasi, J. Manis Sevanathan, Koh Yok Hua. Ni penulis berketurunan Yao Chu. So S. Martandan Supaya, M. Mahindran, Murali Mohan, N. Nita atau nama penuhnya Navanita Nairu, Pravinya Shanmuganathan, Ramlan bin Ramli, Rupasri Ganeshan, saya dan saudara saya sendiri, Tan Nusha Shanmuganathan, dan saudara Udaya Shankar SP. Berapa lama agaknya dia ambil untuk menghasilkan karya ni? Dalam kami hasilkan dalam daripada bulan Disember, dan beberapa bulan lah, dalam 3-4 bulan tak silap saya.
sebab kami karya ni terinspirasi hasil daripada bengkel iaitu sesi penulisan intensif. Jadi yang biasanya diadakan di Shah Alam dan dikendalikan oleh saudara Udaya Shankar. Jadi daripada bengkel tersebutlah lahir karya-karya yang ada dalam buku ni. Jadi sebenarnya dia hasilnya berbaloi lah. Nampak semua orang berusaha untuk menghasilkan karya yang terbaik lah. Baiklah Cik Tanusha, apabila kita berkata tentang penulis ni, menulis ni bukan satu yang mudah, betul? Betul. Boleh tak Cik Tanusha kongsikan mungkin ada ketikanya menghasilkan idea-idea baru. Bagaimana Cik Tanusha sentiasa memotivasikan diri untuk terus menghasilkan karya-karya baru? Soalannya baik. Motivasi diri ya. Sebenarnya kan kalau saya nak kata motivasi diri, saya ni jenis orang yang pemalas. Kadang-kadang tu ada saya tengah fikir nak tulis ke tak tulis. Tapi saya akan cuba untuk menulis. Kadang-kadang kalau saya tak tulis, saya akan baca buku atau menonton filem atau video di YouTube mendapatkan ambil feel dia. Kalau katakan novel seram, saya akan tonton filem-filem seram. Dan cubalah pada waktu dulu kalau tulis novel seram ni, saya biasanya tak akan tulis, tengok pada, saya akan buat masa malam, saya akan buat pagi sebab takut. Saya ni penakut. Jadi sekarang ni bolehlah walaupun takut sikit-sikit ada tu, memang saya akan cuba beralihkan diri menonton filem pada waktu malam dan cuba menulis malam, sebab masa tu lah yang kita boleh feel lagi mendalam sikit kan. Jadi inspirasi saya di sekeliling saya. Saya ada pelbagai sumber, primer, sekunder dan tertiar. Jadi macam tak menjadi masalah untuk menulis. Cuma yang menjadi halangan untuk menulis adalah diri saya sendiri. Kadang-kadang saya akan kata saya nak menulis, tapi saya buka laptop, pandang laptop, buat kerja lain. Jadi ada kalanya lah, dia ikut mood juga. Bagi saya memang ikut mood. Dulu kalau saya mampu nak tulis panjang-panjang, sekarang ni saya rasanya kalau saya cukup atau dua muka surat tu, saya akan kata okey, bagus. Ada at least ada juga dia punya progress dia. Okey, Cik Tanusha, karya landasan hidup. Jika dibandingkan dengan sekarang ni, kebanjiran peneliti yang ada pandangan tidak bersesuaian, dikatakan anak muda ni tidak sesuai untuk baca buku ini kerana dikatakan mengabaikan nilai bahasa. Tapi ada juga yang cakap daripada tidak membaca, baiklah membaca. Jadi apa pandangan Cik Tanusha tentang kebanjiran penerbitan ini dan juga mungkin kekurangan juga hasil-hasil yang sebegini? Nak kata mengenai pembaziran, pembaziran? Penerbitan indie. Penerbitan indie, okey. Sebenarnya kalau nak katakan, kalau penerbitan indie dia, mereka punya keunikan sendiri. Jadi kalau nak katakan kanak-kanak tak sesuai untuk membaca, dia kena tengok buku yang jenis yang macam mana yang mereka nak baca tu. Kalau sebab penulis ini kebanyakan mereka dah tulis kat sana hanya untuk pembaca yang matang, iaitu yang mampu berfikir secara mereka tahu apa yang mereka baca tu betul atau tidak, yes, dan sebagainya. Jadi kalau kanak-kanak ni nak membaca, bukan tak salah, tapi takut mereka ikut dia punya daya ke pemahaman lah. Kalau mereka tak apa, kalau mereka tak susah juga kan. Jadi ikut terpulang kepada mereka untuk memilih sama ada mereka nak baca. Tapi kalau kanak-kanak yang
belum boleh membuat keputusan untuk memilih bahan apa yang kena buat peranan, ambil peranan tu, memainkan peranan untuk memilihkan karya-karya yang sesuai untuk anak-anak mereka. Sebab saya selalu tengok dekat, saya pernah kerja kat kedai buku, jadi saya selalu tengok ibu bapa membawa anak-anak mereka dan meminta anak-anak mereka sendiri yang memilihkan bahan bacaan. Jadi anak-anak ni dia mereka akan pilih komik. Jadi ada komik yang boleh dibaca oleh kanak-kanak ni yang sesuai macam Gempak Stars, tu menarik, and Lawak Campus sebab memang ada kegunaan dia lah. Jadi ada juga kanak-kanak yang ibu bapa mereka memang mengawal pembacaan mereka. Jadi dia ada kebaikan dan keburukan. Jadi ibu bapa kena mainkan peranan untuk memastikan kanak-kanak ni tidak memilih bahan bacaan yang salah, dan tidak, kalau membaca tapi jangan terpesong daripada apa yang mereka punya pedoman pelada mereka masih di mana. Okey, Cik Tanusha, mungkin boleh kongsikan kepada kami sekiranya Cik Tanusha mungkin sekarang sedang menghasilkan karya-karya terbaru atau bagaimana? Ya, walaupun tidak selaju penulis-penulis lain, sekarang ni ramai yang macam sebulan sekali dah hasilkan karya, tapi karya saya baru siapkan sebuah lagi projek bersama kumpulan sastrawan kavian, iaitu Peluru Aksara yang bakal terbit tahun ni. Nanti kalau nak dapatkan karya tersebut boleh hubungi kami. Masih juga dengan saudara Udaya Shankar dan juga Mahindran Anuradha dan Mar. Jadi mereka, kami projek ni kami buat secara tahunan, jadi tahun depan pun kami sedang memikirkan untuk buat anthology cerpen juga. Jadi sekarang ni saya juga sedang menyiapkan karya ketiga saya, iaitu novel solo saya yang ketiga, yang kalau tiada aral akan terbit pada bulan Disember nanti. Sekarang dalam proses penyuntingan, maaf. Jadi kalau nak dapatkan karyanya, saya dah buka pre-order. Okey. Jadi bolehlah hubungi saya melalui Facebook saya, iaitu Tanusha Shan Nurbenaden, atau laman web Facebook saya Mira Natasha, atau page promo page Savitri. Jadi mana-mana pun boleh. Cik Tanusha kata ada mengatakan bahawa kadang ada masanya kita down kan untuk menghasilkan satu karya tu. Dan kalau tengok dalam buku ni selamat tinggal stigma. Jadi mungkin boleh kongsikan sikit berkaitan selamat tinggal stigma ni, dari mana dapat cetusan idea untuk menghasilkan pengkisaan ini? Selamat tinggal stigma ni seorang wanita yang mengalami penyakit, mengalami depresi selepas kematian suaminya. Kisah ni saya dapat inspirasi sebab masa saya tulis ni penyakit mental sangat hebat dikatakan oleh semua orang di laman Facebook, di media sosial dan kaca TV. Jadi saya menghadiri program inspirasi wanita di Dewan Bahasa dan Pustaka tahun lepas. Jadi saya ke sana, saya menyertai, dia ada macam, saya menyertai beberapa kelas, salah satu kelas yang saya sertai oleh Mia tu mengenai pembuangan stigma yang mereka kata biasanya kalau orang sakit mental ni kita secara biasa, secara general lah kita panggil dia gila, sewel, yang stigma tu lah, yang perkataan-perkataan yang tidak patut kita guna tu. Sebab saya pun pernah, masa saya jahil saya pun pernah panggil mereka macam tu, dan saya
tak sedar kita menyakiti mereka. Sebenarnya itu terma yang salah yang tak sepatutnya kita guna. Tapi bila pergi kepada faham bahawa kita tak sepatutnya menggelar mereka gila, dan saya pun rasa depresi juga, mengalami penyakit aku tragedi dan hidup keluarga. Jadi saya menyindari memang betul kalau orang panggil saya gila saya marah. Tapi saya panggil orang gila mereka tak marah ke? Macam tu lah. Ya. Jadi dari sanalah memang timbul bagi menjelaskan masyarakat bahawa kita tidak sepatutnya menstereotipkan orang sebagai gila semata-mata kerana mereka menghadapi masalah. Sepatutnya kita membantu mereka. That's why, sebab itulah wujudnya pelbagai persatuan dan juga talian hayat yang boleh digunakan oleh pesakit-pesakit yang mengalami, mereka-mereka yang menghadapi isu dengan depresi. Mereka cuma melakukan seseorang untuk berbual-bual. Mereka mahu didengari. Sokongan. Mereka mahu didengari. Mereka pun ada hati dan perasaan. Jadi mereka sudah sakit tapi dan tak bermakna kita perlu menambahkan kesakitan mereka. Jadi dari sanalah saya dapat ambil itu. Jadi jikalau penonton-penonton tak tahu kisah-kisah ni sebenarnya menarik kerana ada kisah tentang personality, ada juga sedikit politik di situ saya ada tengok, dan juga tentang kisah-kisah yang banyak memberi inspirasi dan juga motivasi kepada diri pembaca. Baiklah Cik Tanusha, di sini ada satu soalan daripada penonton kita dari Pustakaan Trust PNM ya. Jika seseorang itu mempunyai minat menghasilkan penulisan untuk dijadikan sebuah novel sendiri, apakah langkah pertama yang perlu dilakukan? Tulislah buku tu. Tulis dulu. Tulis sebab start. Okey. Tadi gurau. Okey, pertama tu kalau dah ada idea, tulis saja. Just buat draft awal tu. Kalau belum ada idea, pergi cari idea dulu. Tapi itulah, apa-apa pun, ada idea ke tak ada idea, tulislah apa-apa yang termasuk dalam pemikiran tu, dalam hati tu banyak benda nak cakapkan. Jadi tuliskan dalam kertas ke, type kat komputer ke, tulis saja. Sebab itu langkah pertama. Jadi Cik Tanusha dulu semasa awal penulisan tu, siapa yang Cik Tanusha hubungi ataupun dapatkan pandangan macam mana nak hasilkan buku, nak publish dan sebagainya? Siapa insan penting di sebalik kejayaan Cik Tanusha sekarang? Okey, kali pertama saya masuk dunia penulisan ni, sebab saya belajar di Universiti Melayu. Jadi pensyarah saya pada masa tu ialah Dr. Saleh Rahmat, iaitu penulis Persatuan Presiden Persatuan Penulis Malaysia, PENA. Jadi dia tok guru saya lah. Dia yang menggalak. Lepas tamat belajar, tamat pengajian, saya bertemu dengan beliau di satu bengkel, iaitu semasa bengkel sayembara penulisan ITB Harian. Jadi saya menyertai sayembara tersebut. Itu pertama kali saya menyertai sayembara sebenarnya. Saya menghasilkan sebuah manuskrip dan Dr. Saleh menggalakkan saya untuk menulis. Jadi itu yang beliau sebenarnya yang menggalakkan saya membaca novel. Dan dalam kelas beliau lah saya membaca novel pertama, iaitu Gerimis Hati yang saya sebut awal-awal tadi. Dan kelas beliau lah, sebab beliau menggalakkan kami membaca dan menganalisis tata bahasa. Beliau lebih kepada tata bahasa. Jadi baca dengan cari tata bahasa, analisis tata bahasa. Jadi dari sanalah saya mula membaca, dan setiap novel yang saya baca tu saya buat analisis sendiri, check tata bahasa semua betul ke tak. Jadi daripada sana lah, so jadi Dr. Saleh lah yang membuatkan saya mahu menulis.
Ya mungkin Cik Tanusha setuju kalau saya katakan kalau kita nak sesuatu pada tu kita kena mulakan. Selagi kita tak mula, kita tak tahu bagaimana sebab sebenar. betul. Dan mungkin Cik Tanusha sendiri bila Cik Tanusha mula mengejak diri ke arah penulisan, Cik Tanusha banyak bergaul ataupun berdamping dengan pakar-pakar ataupun penulis-penulis terkenal dan juga persatuan-persatuan penulis yang banyak dan membawa you lah single lah. Betul. Memang betul. Kumpulan yang saya cari di Facebook sebenarnya itu grup Mari Menulis, GMM. Okay. GMM ni ada ramai penulis veteran, penulis senior, otai-otai yang dah lama menulis. Jadi saya berguru dengan mereka. Setiap hari mereka akan buat latihan penulisan, jadi saya menyertai mereka dan lama-kelamaan saya jadi lebih mahir menulis sebab latihan-latihan tersebut. Dan daripada sana saya dapat dan walaupun saya penulis India, saya dapat sambutan daripada mereka tak kata oh you India you tak boleh masuk. Mereka kata mereka mengalu-alukan. Ya, menyokong. Ya. Yes, mengalu-alukan, menyokong saya dan kata teruskan menulis. Mereka bagi saya motivasi untuk terus berkarya. Dan biasanya kalau tulis latihan membina, latihan tu untuk membina diri untuk menulis dengan lebih baik. Jadi dapat kritikan, dapat komen, kadang-kadang dapat komen okey, kena betulkan macam ni, kena betulkan macam tu. Jadi kalau saya bandingkan diri saya dengan sekarang dengan dahulu, karya saya lebih baik kualitinya sebab dengan grup ni dan beberapa kumpulan lain. Dan juga memang kumpulan sastrawan Kavian. Sejak lahir tak sengaja cinta ni saya berkenalan dengan Saudara Udaya dan saya menyertai Kavian. Ya. Saya suka dengan apa yang mereka perjuangkan, iaitu karya-karya bahasa penulis pelbagai kaum yang menulis dalam bahasa Malaysia. Jadi saya sebenarnya tak pernah terfikir saya akan menulis dalam bahasa Malaysia. Tapi lepas saya suka, saya rasa macam saya takkan berhenti menulis dalam bahasa Malaysia. Tahniah Cik Tanusha, dan kita harap Cik Tanusha terus kerana kita rasa lebih kurang 5 minit saja lagi siaran kita, soalan tak adil. Saya pernah baca penulisan Dr. Hashim Ismail ada menyebut bahawa apabila kita bercakap tentang kebebasan berkarya, tidak adil untuk kita bandingkan antara karya intelektual atau novel hebat dengan novel biasa atau novel pop. Pandangkan nilai estetikanya, imaginatifnya, artikulasinya adalah berbeza, betul. Jadi Cik Tanusha, bagaimana Cik Tanusha nak galakkan lagi ataupun beri galakkan sokongan kepada golongan muda yang baru menulis ni untuk menyuntik lebih banyak elemen. Kalau dihasilkan novel cinta sekalipun, ada banyak pengkisahan elemen ataupun kedalaman fikiran dalam hasil karya yang dihasilkan. Mungkin Cik Tanusha ada satu dua kata-kata motivasi ataupun galakan mereka untuk menghasilkan satu karya itu walaupun novel cinta tetapi pengkisahannya adalah punya elemen-elemen yang pelbagai. Okey, bagi saya kan, setiap novel tu, setiap karya yang dihasilkan oleh seseorang tu adalah unik. Setiap satunya ada message dia yang tersendiri. Jadi nasihat saya bagi kepada orang yang nak menulis, terutamanya bagi yang pertama kali nak menulis tu, tulislah sesuatu yang unik yang kat pasaran belum lagi ditulis lagi. Cuba buat kajian dan selamilah karya-karya jiwa penulis lain melalui karya mereka. Ketahuilah apa yang belum lagi disebut. Kisah cinta dah banyak, tapi cuba cari kisah cinta yang kita nak, semua nak cinta agung tu kan. Jadi cinta yang paling agung, kena carilah kisah cinta yang paling agung tu macam mana. Kalau kahwin paksa pun dah lapuk, dah macam dah tua, dah basi dah benda tu. Jadi
tak payahlah tulis pasal kahwin paksa lagi dah. Kalau nak tulis pun carilah alternatif lain, carilah dia punya angle-angle yang lain. Ya. Kalau kahwin paksa tu ada banyak lagi aspek sebenarnya yang boleh tulis, tapi yang penulis tu kena rajin buat kajian dan jangan malas lah. Yang penting jangan malas. Pelbagaikan kajian dan terus berusaha lah. Dia kadang-kadang kita nak tulis tapi satu idea tak ada, sokongan tak ada, Ilmu tak ada. ilmu tak ada, susah juga. Ya, betul. Jadi sebelum tulis tu kena fikir lah semua ni. Baiklah Cik Tan Nusha, sekali lagi bagi pihak Perusahaan Negara Malaysia kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Tan Nusha dan selamat menghasilkan karya-karya baru. Terima kasih kerana menjadi salah seorang penulis yang menyokong bahasa Melayu ataupun sastra kebangsaan kita. Saya ada sedikit bantu untuk Cik Tan Nusha letih berjalan di tengah pekan singgah duduk di atas jerami. Terima kasih kami ucapkan kerana sudi bersama kami. Okey, terima kasih Cik Tan Nusha dan juga penonton yang semua. Kita berjumpa lagi di lain masa. Ya, terima kasih kepada semua orang yang sudi mendengar. Jadi kalau nak berhubung dengan saya, silalah cari saya dekat Facebook ya. Okay,